rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kau dengar tak saya? اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mana Irfan, mana Nurin tadi? Tunggu Nurin kejap ya. Okey, tapi saya nak ulas sikitlah jawapan yang awak hantar. Bagus, terima kasih hari ini semua orang hantar. Saya puas hatilah dengan jawapan semua orang. Cuma saya rasa Daniel dia tertinggal perkataan modal kerja tu yang saya bagi tanda soal kat sini. Ingat sebab perkataan modal kerja ni biasanya ada markah. Kan, dia kalau ada nombor saja tak ada perkataan dia walaupun markah dia 2, 1 pun awak tak boleh dapat. Dia mesti sekali dengan perkataan dia modal kerja. Okey ya? Faham ya Daniel? Oh Daniel. Daniel ni ada tak? Daniel? Ada tak ni? Ni saya panggil seorang-seorang lah. Irfa ada? Boleh dengar saya cakap? Ya cikgu. Okey, boleh dengar Boleh. Syami Syakir? Syami? Ya cikgu. Nurin? Nurin boleh cakap kalau tak type? Daniel? Ada ke ada? Tadi saya panggil awak diam je. Dengar tak yang saya cakap pasal modal kerja tadi? Daniel? Tak. Okey. Saya ulang balik. Ni tadi jawapan semua orang saya puas hati. Cuma satulah. Daniel jangan jangan sesekali awak lupa perkataan modal kerja ni. Dekat sini ni. Apa dia punya nombor ni saya tak ingat sekejap. Ya, 20860 awak tak tulis modal kerja. Ini patutnya boleh dapat markah 2. Tapi sebab tak tulis dia punya perkataan dia, awak hilang markah nanti. Jelas ya Daniel? Jelas. Ni masing-masing dia punya format ni awak dah hafal ke apa? Irfah dah hafal dah? Boleh lah slow-slow. Okay. Boleh lah ingat-ingat. Tapi takut dekat tu salah. Kalau part-part yang bawah tu. Okey, jadi saya soal sikit boleh? Tutup buku. Okey. Jangan tengok. Okey, saya nak awak ulang dengan saya. Saya nak bagi nama Daniel dulu. Daniel, macam mana kita cara kira? Kalau betul cikgu belanja aiskrim. Itulah tapi tak tahu bila nak jumpanya. Nurin terkeluar balik Okey. Lah nak belanja aiskrim kan main janji-janji tak bila kita jumpa. Tak adalah kurang cikgu. Tak cikgu. apa. Ya. Kalau selalu buat kelas biasa hari apa je? Hari Isnin? Dengan Rabu. Jumaat tak ada kan? Tak ada, dia 2 kali je. Kalau hari Isnin cikgu buat petang tak boleh ke? Kelas Cemera hari tu yang rasanya ada kelas lain. Kenapa? Awak ada tuition ke malam? Itulah macam mana Sebab hari tu diorang kata kelas Cemera. Kelas Cemera ada kelas apa hari Isnin? Kelas AdMat. Pukul 2 sampai pukul 4. Kalau kita nak ambil petang pun
Lepas tu tapi dia orang larat ke tu? Dah dapat admit dia punya ting-tong dia terus nak start dengan account. Boleh ke? Tapi nanti saya tanya dululah satu kelas. Boleh ke korang nak sambung terus? Yang Saya pun tak tahu. nanti kita tanya dalam kelas. Wira tak ada kelas lepas pukul 4. Tak ada. Rasa semua okey. Selalunya kalau cikgu lain nak buat pun maybe lah pukul 2 satu, pukul 2 sampai pukul 3 lagi. Lepas tu petang tu macam dah tak ada dah. Selalu hari Isnin. Cumanya kalau hari Selasa, Rabu rasanya ada sains tapi tu pukul 2. Pukul 2 sampai pukul 4. Maknanya saya kena ambil antara pukul 4 sampai pukul 6 lah. Kita biasanya 1 jam setengah. Jadi kita cuba nanti sekarang try balik tanya, setuju tak dia orang pukul sambung terus pukul 4 sampai 5.30, boleh? Kita tanya satu kelas nanti Kalau misalnya nak buat petang lah, saya Mek tapi itulah kita tanya lah. kesian dia orang lah kan. Berat-berat admit, sambung lagi account. Setengah orang okey je. Tapi takutlah korang rasa berat. Sebab saya teringat dulu zaman saya sekolah, ada jadual satu hari tu, dia punya subjek fizik. 2 masa ke 3 masa saya tak ingat. Lepas tu sambung dengan admat, sambung dengan maths, sambung dengan apa lagi satu subjek saya tak ingat. Tapi satu hari tu memang semua subjek berat. Saya rasa habis je balik sekolah tu macam nak berasap kepala juga sebenarnya. Okay. Sebab semua subjek yang mengira-ngira yang berat kan. Saya ingat satu memang fizik, maths. Yalah, tak salah saya. Okay. Kita pergi terus lah ni dah. Okay. Apa benda pula ni? Tutup dulu. Saya tutup dulu sekejap. Seal dulu. Pergi makan nasi goreng dulu. Ada dekat dalam tudung cuci. Pergi makan sana dengan apa? Ini apa ni cikgu? Ni tak ada ni form 4 punya. Oh. Ada saya ajar tuition untuk form 4 semalam petang. Dan saya tutup. Allah, budak kecil seorang. Ada je dia punya ni. Okay, kita ada apa-apa nak tanya tak pasal soalan muka surat 30 tu? Apa dik, kau bangun nak ayam? Bangun celik mata cari ni. Nak tanya yang bank tu cikgu. Okay, nah ni dek. Ni sampai ni habis kelas je tau. Habis kelas berhenti. Okay, apa soalan pasal bank je? Yang bank. Bank je Muka surat tadi 3 kan. Bank. Okay, kenapa dengan bank? Sebenarnya liabilities masa cikgu. Betul. Okay. Lepas tu saya masukkan kat penyata modal juga. Kalau tak masuk, kalau saya terlupa masuk. Okay, sebab penyata menghitung modal tu masa tu aset lagi sebab dia positif kan. Yang sebab penyata mengira modal dia nak 1 hari bulan. Jadi itu aset. 30 Jun dekat PKK, kenapa dia masuk liabilities masa? Sebab dia kredit. Jadi masa tu dia sampai. Okey. Okay, dah. Ada lagi apa-apa yang nak tanya kat sini? Kalau dia minta penyata menghitung modal pada 30 Jun? Awak kena masukkan dekat liabilities masa lah. Okey. Okay, hari ni kita akan buat yang
Ni sebenarnya kalau dah buat ni dah dapat titik 5 lah ni. Cikgu kata nak buat quiz. Buat quiz ya lah hai. Sekejap. Nak Oh. tanya. Nak tanya kan. Lupa terus tertinggal pula. Okey, tadi Irfah, cara kita nak cari penyata mengira modal. Apa formula dia? Asset tolak liability. Okay, very good. Okay, Daniel. Cara kita nak kira untung rugi. Selain modal. Okay. Saya yang baik ke? Yang selain daripada kita belajar penyata akaun perdagangan untung rugi tu lah. Modal lahir tambah ambilan tolak modal awal dengan modal tambahan. Okay. Syami. Cara kita nak cari modal kerja. Syami. Aset bukan semasa, tambah aset semasa, tolak liability semasa. Okey, yang tu kurang tepat. Sebenarnya nak cari modal kerja, aset semasa, tolak liability semasa je. Kan? Kan? Yang bawah dia tu barulah awak tambahkan balik aset bukan semasa tambah modal kerja, baru dah dapat satu amount kat bawah dia tu. Tapi kalau modal kerja saja sebenarnya dia aset semasa tolak liability semasa. Kesiannya Nurin ni berapa kali keluar masuk. Okey tak Nurin? Nurin? Tak tahulah cikgu. Saya check. Jennifer. Aku check ke apa nanti. Okey dah. Okey, tapi cikgu rakam ni nanti sekarang kalau apa-apa tertinggal nanti awak boleh check balik Okey, Nurin. Bagi saya penyata mengira modal. Okey cikgu. Ni, apa formula dia? Penyata mengira modal. Nurin? Tolak liability. Okey, aset tolak liability. Terima kasih. Jadi semua orang dah hafal ke? Nampak? Saya rasa semua orang dah hafal kot. Sebenarnya tak panjang kan? Okey, hari ni kita akan belajar cara nak, apa nama dia? Rekod tak lengkap, kaedah analisis Kaedah analisis ni yang susah sikit sebenarnya. Ada tak nota tu? Dia ada. Kelas kita berapa bulan lah. Sorry pula tak save dia punya ni. Ni ke? Okey, ni. Okey, ni kaedah analisis. Kalau kita tengok kat sini, keuntungan kerugian ditentukan oleh akaun penamat, butir-butir ni apa semua lah Kita, maknanya kalau kita tengok buat kaedah analisis, kita memang kena buat akaun perdagangan untung rugi dan juga PKK yang biasa. Ditambahkan pula, kenapa dipanggil analisis? Sebab bila kita nak cari item-item ni, kita kena buka buku tunai. Contohnya kita nak cari belian tunai, kita kena kira lah dekat buku tunai tu ada berapa, jualan tunai tu ada berapa. Hello? Ya? Tak dengar ke? Cikgu. Ya? Cikgu ada cakap ke? Tak dengar Ada cakap. Dia pun saya problem kot. Tak apalah saya teruskan je. Yang lain boleh dengar ke? Saya tak dapat dengar suara cikgu. Daniel, Syami, Nurin boleh dengar tak? Apa cikgu cakap? Boleh. Boleh? Orang lain boleh dengar? Tak dapat dengar je.
Cuba Ifah keluar masuk balik. Sekejap lah saya live dulu. Sekejap. Live dulu lepas masuk balik. Ifah dah. Sekejap kita tunggu Ifah. Cikgu dah. Cuba cikgu. Dah. Dah. Okey. Boleh dengar Boleh. Sekejap saya nak soalan je. Okey. Ni daripada buku tunai kita cari jualan tunai, belian tunai, hasil dan perbelanjaan dan sebagainya ni lah. Daripada akaun belum terima pula kita cari jualan kredit, akaun belum bayar kita cari belian kredit. Kalau awak ingat lagi saya ajar tajuk dekat dalam kelas yang biasa hari tu kelab dan persatuan kan kita cari amount yang rongak tu kan. Okay, nak cari jualan kredit dengan belian kredit. Tapi nanti sekejap lagi saya akan ni balik Semasa menyediakan akaun penamat, kita kena buat pelarasan. Okey. Lepas tu ni akaun perdagangan yang biasalah. Maknanya bila soalan tersebut dia minta kita sediakan akaun perdagangan yang biasa, kan? Jadi itu sebenarnya soalan analisis. Dan satu lagi macam ni kita nak tahu itu sebenarnya analisis ke ataupun perbandingan. Awak tengok pada soalan ni lah. Kalau dia bagi baki awal baki akhir saja, dia tak bagi bank ke apa ke, baki awal baki akhir saja itu biasanya adalah kaedah perbandingan. Tapi kalau dia bagi sekali dengan buku tunai, itu adalah analisis Okey, so kita pergi pada satu soalan. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak kat sini? Ni sekejap tadi cikgu dah download soalan. Kita ambil soalan muka surat 31. Sekejap mana save. Encik Selva ni Okey, kalau nampak dia bagi akaun bank, kan? And then dia bagi baki awal baki akhir. Jadi memang kita tahulah ni memang kaedah analisis. Kalau tengok lagi dia nak minta akaun perdagangan untuk rugi untuk penyata. Okey, sebab kalau kaedah perbandingan dia tak akan minta untung rugi yang cara macam ni. Okey. Jadi kita sediakan dulu dia punya tempat macam biasa Awak pun dah sediakan kertas awak? Belum. Set. Sediakan dulu. Prepare dulu kertas.
Okey, soalan pertama yang A dia nak penyata mengira modal, aset tolak liability. Yang ni aset dengan liability dia ni, aset dia bagilah panjang sikit Sekejap saya betulkan saya punya. Aset ni saya bagi panjang sikit. Dah. Okey, penyata mengira untung rugi ni dia. Yang ni tak payah. Sorry. Rasa silap buatlah tadi. Sekejap Okey, yang ni saya buang. Okey, dia nak akaun kawalan. Belum terima, akaun kawalan belum bayar. Okey, kemudian akaun perdagangan untung rugi dengan PKK Okey, saya bagi tips sikit lah untuk awak buat akaun kawalan belum bayar dengan akaun kawalan belum terima sebab penyata mengira modal dah tahu kan, akaun perdagangan untung rugi pun dah biasa. Okey. Saya bagi tips macam mana untuk sediakan Okey, Eka. Tak tahulah tu daripada hari apa tak ada tu. Okey, akaun kawalan. Bila awak nak buat akaun kawalan sebagai contoh katakanlah ni saya nak buat akaun kawalan ABT kawalan belum. Tak tahu. Kan dah berapa hari. Kau pergi buat benda tadi, pergi makan ke apa ke. Dia ni memang dah merengek je. Janganlah macam ni. Kita tadi suruh bangun apa semua. Pergi cari remote sana. Ni tak tahu dah berapa hari tak ada tu. Okey, akaun kawalan belum terima sebabkan dia ni aset. Dia tambah sebelah debit, dia tolak sebelah kredit. Okey, betul? Percaya tak? Yang kita belajar selama ni memang macam tu kan? Okey, awak kena ingat baki bawah-bawah, kan dalam akaun kawalan ni dia baki bawah-bawah, hantar bawah. Dia sentiasa bukan sentiasa, selalunya tempat tambah. Jadi dekat akaun kawalan belum terima, dia berada dekat sebelah debit lah. Manakala baki hantar bawah dekat sebelah tolak. Kan awak nampak ni tambah, baki bawah-bawah, manakala ni tolak. Apa tu? Sebelah tolak Okey, lepas tu awak ingat. Akaun kawalan belum terima, maknanya kita buat jualan pada orang tu. Jualan kredit di mana kita dah bagi barang tapi kita belum terima duit dia. Okey, jadi bila kita buat jualan kredit, apa berlaku pada akaun kawalan belum terima? Tambah ke tolak? Awak jual barang secara kredit kat kawan awak. Apa jadi hutang dia pada awak? Ni sebab ni macam akaun hutang orang tu pada kita kan? Bertambah.
bertambah kan, jadi kita masuk sebelah debit. Okey, tapi kita tulis jualan saja. Tapi kalau misalnya awak takut awak keliru, boleh tulis kredit tapi pastikan dalam kurungan. Kalau awak tulis jualan kredit tanpa kurungan, awak akan hilang markah dekat sini lah sebab akaun jualan kredit tidak wujud. Okey, bila dia letak kurungan maknanya pemeriksa dia tak baca pun tak apa. Okey, faham ya? Okey, jadi dia punya dah cakap daripada tadi. Okey. Jadi dia punya bila dia bayar kan, bayar kita punya ABT ni bayar pada kita ataupun kita sebenarnya terima duit daripada ABT, apa jadi pada akaun belum terima ni? Adakah dia tambah atau tolak kalau kita terima duit dia? Dia bayar kat kita sekarang ni. Tolak kan? Jadi dia punya bank kat sini. Bank penerimaan. Okey. Basic dia dalam apa nama dia ni? Rekod tak lengkap dengan kelab persatuan. Inilah dia. Cuma kadang-kadang dia uji awak dengan katakanlah pulangan jualan. Pulangan jualan hutang akan berkurangkan. Jadi dia masuk sini pulangan jualan. Kalau ada diskaun diberi pun dekat sebelah sini. Sebab bila ada diskaun, hutang orang tu pun berkurang. Pendek kata tu je lah. Yang dia punya yang penting ialah kalau awak tengok kat sini, baki hantar bawah, jualan, bank, baki hantar bawah. Lepas tu bila ada baki hantar bawah tu, bulan depannya kena tunjuklah baki bawah-bawah dia. Okey, setakat ni faham tak akaun kawalan belum terima ni? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Boleh Boleh. Kita pergi pula pada akaun kawalan belum bayar. Page seterusnya. Okey, dia ni adalah liability. Tambah dia dekat sini, tolak dia sebelah debit. Okey, kat mana baki bawah-bawah dia? Baki BB. Kat mana kelas? Macam saya cakap tadi, dia mesti biasanya dia tempat tambah. Ni baki yang normal. Jadi baki bawah-bawah dia sebelah sini. Kita pegang kat mana tempat tambah. Kan dia ni liability kan. Jadi tambah kredit tolak debit. Awak semua dah boleh ingat jadual belah kan? Ada siapa-siapa yang tak ingat lagi jadual belah ataupun tak faham lagi jadual belah? Ada tak? Korang ni ada ke tidak? Senyap je 4 orang. Syami, ada tak kat depan tu? Daniel? Ada. Daniel? Ada you. Irfa? Irfa tak dengar lagi ke? Nurin ada Okey, ingat. Ingat tak lagi jadual belah? Tak ingat jadual belah? Okey, saya terangkanlah juga jadual belah. Jadual belah. Jadual belah apa? Yang saya tahu belah je.
Yelah, jadual dia tu lah belah tu. Yang tambah tolak dekat mana? Berapa ingat cikgu tapi Okay. adalah tolak tambah. Okay, dia berasal, jadual belah tu dia sebenarnya berasal daripada yang kita belajar masa tingkatan 4 iaitu aset sama dengan equity tambah liability. Okay, ingat lagi? Yang ni tajuk ni? Tajuk ni biasanya keluar dalam SPM dia selang-selang tahun. Saya dah 2 tahun kat Brandon ni, saya tak pasti soalan apa yang keluar tahun lepas. Okay, dia selang-selang tahun. Okay, kalau saya kembangkan aset sama dengan equity ni, dia adalah modal tambah untung bersih. Betul tak? Betul. Okey, kalau ada ambilan dia akan jadi modal tolak ambilan tambah untung bersih. Jadi liability tu sama. Saya ambil yang sorry. Nak ambil lain terambil lain pula. Nak colour dia sebenarnya. Cikgu, Ya. Nurin kata nanti dia tengok yang record punya je lah boleh? Boleh. Kenapa dia ni problem dengan tu? Yang dia. Mana dia? Okay, tak apa. Kesian dia. Okay. Jadi kalau awak tengok kat sini, dan bila saya pecahkan untung bersih pula, dia jadi aset, ini ambilan takut terkeliru pula dengan aset. Aset sama dengan modal tolak ambilan. Untung bersih ni kalau kita pecahkan dia sebenarnya hasil tolak belanja. Ini adalah pecahan daripada equity lah ni semua. Nanti kau pergi main yang tu je tak? Kau ada kelas ni sekejap lah adik. Pergi dulu. Nanti. Tadi mana telefon tadi? Okay. Makan apa tidak pergi makan? Pergi makan dulu. Okay. Saya ambil balik ni ambilan aset sama dengan modal tolak ambilan tambah hasil tolak belanja, tambah liability. Ni dia punya formula. Okay, and then belah sebenarnya. Okay, and then saya bagikan macam ni lah. Yang ni sebelah debit, yang ni sebelah kredit. Okay, sebab sebenarnya maksud debit dan kredit tu kiri dengan kanan je. Debit, kalau tengok sebelah kiri tu aset, sebelah kredit pula yang sebelah kanan tu Okay, kita tengok pula jadual belah. Ni jadual belah debit, kredit. Okay, awak nampak kat sini belanja, sebab saya pergi pada belanja dulu Belanja dia sebelah kredit dia adalah tolak, negatif.
Kan positif, negatif, dia jadi negatif. Jadi dia dekat sini sebenarnya dia negatif. Okey, kalau dia berpindah tempat, dia akan jadi positif. Okey. Equity pula. Equity ni semualah. Okey, sebelah kredit dia positif. Jadi kalau kita bawa pergi ke sebelah debit, dia menjadi negatif ataupun tolak. Okey, kita tengok pula liability. Dekat bawah-bawah kerusi tu tak ada jet. Bawah-bawah kerusi tu. Tanta jatuh dekat tu. Okey, liability pula kalau awak tengok, dia tambah dekat kredit, kan? Jadi kalau kita bawa sebelah debit, dia jadi tolak. Asset, awak tengok dia dekat sebelah debit, dia adalah positif. Tambah. Bawa ke kredit, dia jadi tolak. Kan ni sebenarnya basic maths yang awak dah pernah belajar lah. Saya tingkatan 1 kot. Okey. Hasil awak tengok kat sini, dia sebelah kredit, dia adalah positif. Sebelah debit, dia tolak. Inilah yang kita panggil sebagai jadual belah. Dia tak susah, awak ingat ni je. Belanja dengan aset je yang bertambah bahagian debit. Yang lain dia bertambah bahagian kredit. Okey tak? Okey. Faham Okey. Saya pergi pada ni balik tadi. Okey, jadi akaun kawalan belum bayar. Jadi formula dia kita nak ingat tadi baki BB sebab dia tempat tambah. Baki HB dia biasanya memang tempat tolak. Ini kita tak bincangkan akaun kawalan yang kita belajar masa form 4 tau. Itu akaun kawalan tu dia detail. Okey, dia ada baki normal, baki tak normal. Okey, ini kita ambil semua yang normal. Okey, kalau kita ada kesempatan bila-bila kadang kita masuk balik yang kat situ, kita akan bincangkan apa dia maksud baki tidak normal Okey, ni baki hantar bawah dekat sini. Okey, and then bila kita beli secara kredit, kita nak masuk kat mana? Kita dah ambil barang tapi kita belum bayar pada dia. Belian kredit. Masuk kat mana? Dekat debit ke kat kredit? Kelas? Debit belah ni kiri Awak ni debit kredit sini lah debit lah. Jangan pula nanti sekarang nak tunjuk kat mak jalan. Mak belok sebelah debit, belok sebelah kredit, pening mak awak. Okay, debit kredit ni kita hanya pakai dalam akaun saja. Okay, debit kredit. Okay, debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Okay, cepat tadi saya tanya tadi. Belian secara kredit nak masuk mana ni? Dia akan jadi tambah ke tolak? Tambah. Ya, betul. Tambah. Sebab kita beli secara kredit kan. Belian dalam kurungan kredit. Pastikan kalau nak tulis kredit dia dalam kurungan Okey, soalan saya seterusnya. Belian tunai nak masuk mana? Belian tunai. Bukan tak boleh masuk kalau tunai. Okey, saya saja je nak perangkap awak. Nasib baik tahu. Okey. Okey, belian tunai tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Sebab yang ni akaun belum bayar. Ya, yang ni melibatkan yang kredit sahaja, yang secara hutang.
bila dah bayar secara tunai, kenapa pula nak masuk dalam hutang kita kan? Okay, very good. Jawapan yang bagus. Okay, kemudian bila kita buat pembayaran kepada apa nama dia ni? Pembekal kita nak bayar, masuk mana? Kita nak bayar hutang. Debit. Okay, debit betul dah tu. Sini bank atau tunai yang pembayaran. Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, make sure baki bawah-bawah ni atas, baki hantar bawah ni Apa jadi kalau awak letak kat sini, belian dulu baru baki bawah-bawah, jawapan sepas baki bawah dia tak akan terima. Sebelum. Kan, katakanlah belian ni kat atas, ni kat bawah, jadi belian ni dia tak akan terima. Dia tak akan bagi markah. Okay, hantar bawah, apa jadi kalau dia letak kat atas? Bank ni dia tak akan terima. Dia tak akan bagi markah kat situ. Okay. Tapi kalau yang baki bawah-bawah yang ni lain cerita lah. Yang ni memang kat bawah dia kan. Sebab baki bulan seterusnya. Baki bawah-bawah. Sebab ini dibawa ke sini. Okay. So far ada apa-apa nak tanya? Saya rasa kita tak sempat nak masuk soalan ni. Okay. So far ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Boleh itu dia punya clue lah untuk kita buat apa nama dia ni, akaun kawalan belum bayar dengan akaun kawalan belum terima. Boleh ingat? InsyaAllah. Okay, saya harap boleh dapat bagi ni lah. Okay, kita pergi pada soalan ni tadi. Dia kata dia nak penyata modal awal, akaun kawalan belum terima, akaun belum bayar. Ni saya punya. Kalau ada hutang lapuk pun letak tempat tolak lah. Yang saya highlight ni, inilah yang penting. Dia kena ada. Yang 3 ni kalau dia tak sebut apa-apa, tak ada lah tu. Okay. Okay, seterusnya akaun pedagang Turki dengan PKK. Awak dah siap ke? Dah siap dah format dia? Dah? Hello. Saya bagi ni. Ataupun macam ni lah. Saya bagi masa sebab ni kalau nak masuk satu soalan kan tak sempat ni, baru 5 minit, 10 minit mengajar ni, dia separuh jalan. Okey lah, saya minta awak sediakan format and then awak hafal. Ataupun Okey cikgu. boleh? Ataupun 5 minit ni sebenarnya kita hafal 2 ni. Tadi awak dah hafal yang ni kan? Okey, saya bagi awak 2 minit hafalkan akaun penerimaan, akaun kawalan belum terima dengan akaun belum bayar. Okey, saya tunggu kat sini. Saya bagi awak 5 minit. Sekejap lagi saya Hafal hafalkan. Akaun kawalan belum bayar, akaun kawalan belum terima. Okey. Ambil Nak tengok cikgu punya. Okey, ambil format basic dia pun tak apa. Okey.
Cikgu tak dengar. Dah hafal ke? Sorry, saya tutup bunyi. Aku tak pelik. Dah. Boleh lah. Sikit. Sikit. Okay. Daniel ada tak tu? Daniel? Ya. Okay, ada. Okay, kita mula dengan siapa? Daniel dulu. Lelaki dulu. Okay, Daniel. Dah tutup buku ya semua? Saya Dah. percaya kat korang ni. Okay, sebelah akaun kawalan belum terima sebelah debit. Atas apa dia? Baki Bibi Lagi? dengan jualan kredit. Okay, very good. Okay, Syahmi pula. Akaun belum terima sebelah kredit. Bank dengan baki HB. Okay, bank dengan baki HP. Irfah pula. Akaun kawalan belum bayar. Debit. Sebelah debit dia. Baki HP kan? Ada lagi satu awak tertinggal. Bank. Dia bank dulu baru baki HB. Jangan lupa baki HB kat bawah pula. HB kat atas. Bank Okey. kat atas. Okay. Sebelah debit. Siapa nak jawab ni last sekali. Sebelah kredit akaun kawalan belum bayar. Baki Bibi dengan Belian kredit. Okay, very good. Senang je kan? Okay. Okay, jadi saya nak awak hafal betul-betul. Yang mana rasa tak hafal lagi penyata kewangan milikan tunggal, awak hafal juga dulu betul-betul. Jadi next week kita dah ada tapak dia. Kita akan bincangkan soalan nombor 8 muka surat 31. Kalau awak rasa awak nak cuba dulu boleh. Tapi saya akan bincangkan tu soalan tu minggu depan. Okay. Tu awak tak hantar pun. Cikgu. Kalau awak nak cuba boleh Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sampai jumpa ya. terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.